Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa akan berlalu begitu pantas, cepat dan laju. Setahun umpama satu bulan lajunya tuan-tuan. Satu bulan umpama satu minggu, satu Jumaat kepada satu Jumaat. Satu minggu umpama satu hari, satu hari umpama satu sa'ah, satu sa'ah umpama satu sambaran api. Api tengah marak, kita pergi simbah minyak gas. Dia sama macam mana tuan-tuan? Cepat. Macam itulah cepatnya masa berlalu yang Nabi gambarkan kepada kita di akhir zaman nanti. Masa begitu cepat, begitu pantah. Banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan zaman kita ini, masa kita berada sekarang ni, masa di akhir zaman. Kita baru masih lagi duk di ngiang-ngiang di telinga. Baru ni duk sembang-sembang COVID-19. Puasa tahun ni macam mana gamaknya? Tarawih tahun ni macam mana? Boleh buat di surau ke? Di masjid ke? Lagu mana? Di luluskan tak? Kan? Bazar Ramadan ada ke tak? Masih lagi duk rasa terngiang-ngiang di telinga. Begitu pantah masa berlalu tuan-tuan. Betul Nabi kata, hari ni dah lepas dah 2/3 daripada bulan Ramadan. 10 yang pertama dah berlalu, 10 yang kedua pun dah berlalu. Sekarang kita dah nak masuk 10 yang ketiga, 1/3 Ramadan yang terakhir tuan-tuan. Sekarang kita dah nak masuk 1/3 yang akhir, ataupun 10 Ramadan yang terakhir, Ashrul Awakhir. Sebelum kita masuk 10 Ramadan yang terakhir ni tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Kita berhenti, kita muhasabah, kita mengenung, kita tafakur. Kita dah lalu dah 2/3 Ramadan, 10 yang pertama, 10 yang kedua. Kita lalu Ramadan 2/3 ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Kita masuk kumpulan yang mana? Kita masuk kumpulan yang mana? Sebab Nabi ada menyebut dalam hadis riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi kata apabila masuk bulan Ramadan, malaikat akan menyeru. Munadin yunadi, malaikat menyeru kepada manusia di bumi ni, kita ni. Malaikat kata apa? Ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir. Malaikat seru dua benda. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Ya baghiyal khairi halumma. Hei wahai orang yang gemar kepada kebajikan, wahai orang yang suka buat amal soleh, wahai orang suka buat amal ibadat, orang yang suka baca Quran, suka solat, suka sedekah, suka zikrullah, suka tolong orang. Inilah waktu yang boleh, waktu yang terbaik. Halumma, buat, mo, kerjakan. Jangan duk halik. Satu yang baik. Malaikat menyeru satu lagi, ya baghiyal syarri aqsir. Hei orang yang malas, hei orang yang gemar kepada maksiat, hei orang yang suka lawan Tuhan, ni bulan Ramadan ni berhenti-berhentilah, cukup-cukuplah, tobat-tobatlah. Tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap. Kita muhasabah sekejap. Kita dah lalu 2/3 Ramadan, kita masuk ke bulan yang pertama kah yang kedua? Tuan-tuan, Nabi sebut noh, hadis riwayat Imam Ahmad. Kita ni orang mukmin ni, ibadat tu, taat tu duk buat sukma dah. Bulan Ramadan ni kita gandakan lagi. Kita gandakan lagi. Itu yang sepatutnya. 10 yang akhir lipat gandakan lagi.
Mudah-mudahan kita masuk kumpulan yang pertama, orang yang gemar kepada kebajikan, insya-Allah. Jangan masuk golongan yang kedua. Habis. Sekarang kita dah nak masuk 10 yang terakhir, Ashrul Awakhir. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir. Kata Siti Aisyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang terakhir Ramadan, Nabi buat apa? Nabi buat 3 benda. Kita kena ikut tuan-tuan. Sunnah Nabi, amalan Nabi. Yang pertama, syadda mi'zarah. Yang kedua, ayqadha ahlah. Yang ketiga, ahya lailah. Yang pertama, Nabi kurangkan tidur. Yang kedua, yang pertama Nabi jauh lambung Nabi daripada tempat tiduran Nabi, kurang tidurlah. Tak tidur. Yang kedua, Nabi gerak ahli keluarga dah bangkit buat apa tuan-tuan? Bangkit baca Quran, bangkit semayang, bangkit zikrullah, bangkit hidupkan malam-malam Ramadan 10 terakhir ni dengan amal ibadat. Nabi tak tidur mengerjakan ibadat. Gerak adik keluarga dia untuk beribadat kepada Allah, menghidupkan malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malam bulan 10 terakhir daripada bulan Ramadan dengan amal ibadat. Kita pun tuan-tuan, 10 yang terakhir ni kita lipat gandakan lagi ibadat kita. Kata ulama, 10 yang pertama dengan 10 yang kedua, nak banding dengan 10 yang ketiga ni, 10 yang ketiga ni lebih afdal, lebih a'zam, lebih banyak dia punya fadilat. Jadi kita rebut. Nabi buat apa, tujuan apa Nabi buat macam ni tuan-tuan? Supaya bertemu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, Lailah Al-Qadar, malam yang ada darjat, malam yang istimewa, lebih daripada malam-malam yang lain. Malam turun kita Al-Quran padanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turun Al-Quran malam Lailatul Qadar daripada Allah ke Lauh Mahfuz sekaligus. Lauh Mahfuz, langit dunia sekaligus, malam Lailatul Qadar. Yang kedua tuan-tuan, malam Allah menentukan apa yang akan berlaku kepada makhluk tahun ni. Fiha yufassilu kullu amrin hakim. Allah menentukan apa berlaku tahun ni kepada makhluk malam Lailatul Qadar. Setengah ulama kata malam nisfu Sya'ban. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, malam pengampunan dosa. Malam pengampunan dosa. Hadis Nabi ada menyebut, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah ampun dosanya. Malam Lailatul Qadar tuan-tuan, malam istimewa. Cari, rebut peluang 10 yang terakhir. Kan? Imam Syafi'i kata, Lailatul Qadar berlaku 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Boleh berlaku malam yang genap, boleh berlaku malam yang ganjil, tapi Imam Syafi'i cenderung kepada malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Rebut tuan-tuan, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Balik keistimewaan amalan Lailatul Qadar tadi. Yang keempat tuan-tuan, malam pengampun, malam makbul doa. Malam makbul doa, malam Lailatul Qadar. Siti Aisyah mengaduhai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika aku bertemu malam Lailatul Qadar, aku nak minta apa? Nak sebut macam mana? Nak buat apa? Nabi kata apa? Ya Siti Aisyah, berdoalah, sebutlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun kepada Allah. Doa ni kita semua dah maklum. Tok Bilal tarawih pun maklum. Tahun ni laki-laki semua jadi Tok Bilal di rumah. Semua tahu belakang dah doa ni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam istimewa, malam Lailatul Qadar juga malam istimewa dia tuan-tuan. Malam malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun tuan-tuan, bawa rahmat, bawa berkat. Malam Lailatul Qadar juga tuan-tuan, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kita beribadat malam tu tuan-tuan. Macam 83 tahun beribadat, Tuhan lipat kali ganda. Sebab tu Nabi ajar kita rebut 10 bulan terakhir ni tuan-tuan.
syadda mi'zarah, Nabi yang kurangkan tidur. Yang kedua, Nabi ahya lailah, menggerakkan ahli keluarga dan bangun beribadat kepada Allah. Yang ketiga, ahya lailah, menghidupkan malam-malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ulama ajak kita tuan-tuan, bagaimana nak menghidupkan malam tuan-tuan. Ada 3 jenis. Yang ni 3 jenis. Yang pertama tuan-tuan, terbaik. Mana tuan-tuan? Daripada maghrib sampai subuh penuh dengan beribadat kepada Allah. Kalau boleh buat yang ni tuan-tuan, yang pertama yang terbaik, paling afdal, daripada maghrib sampai subuh penuh dengan zikrullah, beribadat amal soleh kepada Allah. Tapi kita susah tadi tuan-tuan, ya. Tak boleh tak apa tuan. Kalau tak boleh yang pertama, kita rebut yang kedua. Mana ulama kata awsatuha, yang keduanya. Kalau tak boleh yang pertama, ulama kata kedua, martabat yang kedua. Mana tuan-tuan? Daripada maghrib sampai subuh kita bahagi 2. Kita hidup yang bahagian yang kedua sampai ke subuh. Maghrib kita buka puasa, kita sembang dengan anak-anak kita, ya, kita more, kita sembang, kita beribadat lah. Separuh yang kedua kita penuh dengan ibadat. Ini jatuh martabat nombor 2, awsatuha. Ya, tak boleh yang pertama, kita buat yang kedua. Yang kedua pun tak boleh juga tuan-tuan. Ulama kata yang ketiga, adana, ini paling lekeh sekali lah. Macam mana tuan-tuan? Lepas semayang Aisyah berjamaah, Aisyah kita semayang berjamaah, syarat dia kita semayang berjamaah. Lepas semayang Aisyah berjamaah, kita niat, ya Allah, semayang subuh nanti pun aku nak buat subuh berjamaah juga tuan-tuan. Kalau kita niat macam tu tuan-tuan, kita tidur malam tu dikira beribadah. Ini paling lekeh sekali tuan-tuan. Tapi jangan biar ini tuan-tuan, biar terbaik lah. Ulama ajak kepada kita ni, tujuan apa tuan-tuan? Hiduplah malam-malam terakhir bulan Ramadan. Tak boleh yang pertama, nombor 2. Tak boleh nombor 3. Yang penting bagi hidup malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi sebut, malaikat menyeru, ya baghiyal khairi halumma, wahai orang yang gemar kepada amal soleh, amal kebajikan, ini masa yang sesuai, buat. Ya, kita duduk tamana tuan-tuan. Ya. Ingatlah, dalam satu riwayat Imam Tirmizi, hadis daripada Abu Hurairah, Nabi menyebut, ya, ma min ahadin yamutu illa nadim, orang yang mati semua pakat menyesal. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, menyesal pasal apa ya Rasulullah? Menyesal masa amal ibadat buat dunia ni, menyesal amalan buat dunia. Ya. Nabi kata, hak mukmin menyesal sebab amalan kurang. Ruginya aku tak tarawih bagi cukup, ruginya aku tak baca Quran khatam, ruginya aku tak zikrullah, ruginya. Nabi sebut hadis riwayat Imam Tirmizi. Orang yang maksiat tu pula menyesal, ruginya aku tak tinggal maksiat, ruginya aku tak tinggal maksiat. Ingat tuan-tuan, kita ada lagi 10 terakhir di bulan Ramadan. Hak pertama ada lepas, 10 yang kedua ada lepas, kita tinggal lagi 10 yang ketiga. Hak 3 ni tuan-tuan, 10 yang terakhir ni Ashrul Awakhir, kita buat bagi dia lah, guna sepenuhnya. Mudah-mudahan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.